Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum wa ilaihil masir. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih lagi diberi kesempatan masa kepada kita sama-sama datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan melaksanakan solat fardu Jumaat dan mudah-mudahan mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menantikan melaksanakan solat fardu Jumaat, sama-samalah kita bermuzakarah dalam kitab Jawharil Marhub. Mudah-mudahan dapat kita tergolong di kalangan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diampunkan segala dosa kita insya-Allah. Jadi kuliah Jumaat ni kita dah hampir tangguh selama lebih kurang 3 bulan lebih lah. 3 bulan lebih, dan hari ini insya-Allah kita mula balik dan kita tengok pada kitab Jawharil Marhub. Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, adu zakatan abadanikum biqauli la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan olehmu akan zakat badan, akan zakat badan kamu dengan sebab berkata la ilaha illallah, yakni dengan sebab Islamnya kamu. Jadi hadis Nabi SAW ni menyebut apa? Adu zakatan abadanikum biqauli la ilaha illallah. Apabila mana kita mengucap kalimah la ilaha illallah, mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu menandakan kita ni Islam, iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal amal bil jawarih, iaitu iqrar bil lisan, iqrar dengan lidah, mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq, Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, dan wa tasdiq bil qalbi, yakin dalam hati kita bahawa tidak ada Tuhan selainnya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi Tuhan batu, tak ada lagi Tuhan kayu, pokok dan sebagainya, melainkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wal amal bil jawarih, beramal dengan anggota kita. Yang ni dikatakan beramal dengan anggota ini melaksanakan ibadat solat. Melaksanakan ibadat solat. Solat kita 5 waktu. Solat kita 5 waktu. Tertegaknya Islam itu dengan 3 wajib, dengan 3 syarat dia. Iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal amal bil jawarih. 3 sebab. Yang katakan kita di Islam ni 3 sebab. Bukan hanya sekadar la ilaha illallah kita Islam, tak lagi. Sebab dia apa? Sebab apek kat kedai pun jatuh barang Allah. Kan? Dia pun pandai sebut Allah. Dia tak sebut Tuhan dia. Kan? Dia tak sebut Tuhan dia. Dia kata haji, masya-Allah haji, ini barang banyak murah. Tapi dia bukan Islam. Kan? Dia kata Allah, tapi hanya Allah itu hanya di lidah, pakai tak? Tak pakai. Sebab tu dalam ulama-ulama usul, wal iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal amal bil jawarih. 3 perkara ni pokok asas, pokok yang wajib, yang kita orang Islam ni kena yakin dan kena buat. Apa dia? Iqrar bil lisan, la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tu paling tidak. Yang pertama. Yang kedua, di hati dia yakin tak ada lagi lah Tuhan selain Tuhan Allah. Jangan kita kata pula, oh Allah ni dengan Yesus ni hampir sama lah. Kan? Allah ni dengan Trinity hampir sama. Boleh tak? Tak boleh. Trinity ni apa dah? Tuan-tuan tahu tak Trinity?
Trinity ni agama Kristian lah. Ada 3 unsur. Unsur yang pertama apa dia? Yesus. Dulu kita kata Tuhan anak, Yesus ni Tuhan anak. Tak, lepas kata lepas menyangkal hari ni tak pula, bukan. Yesus ni adalah satu Tuhan. Kan Tuhan. Dan kemudian Tuhan Bapa. Yang kedua Tuhan Bapa. Dan yang ketiga Ruhul Qudus. Ruhul Qudus ni pun Tuhan. Jadi 3 Tuhan. Dia sebut sebagai apa? Trinity. Agama Kristian. Dan dia ni Kristian ni amat tak suka kepada agama Islam. Sebab agama yang paling bersaing dengan Kristian ini agama Islam. Kan? Agama yang bersaing dengan Kristian ni adalah agama Islam. Sebab Islam ni agama yang syumul, agama yang yang datang daripada semua para nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi alaihi salam. Daripada Nabi Allah Adam alaihi salam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya membawa apa dia? Hanifan musliman. Bawa apa? Menyembah Tuhan yang satu. Tuhan apa? Tuhan Allah. Kan? Jadi sebab itulah dari segi fitrah manusia ni, bila sebut Tuhan dia balik kepada Allah. Dia tak pergi kepada Yesus. Walaupun kita type dalam bahasa Inggeris, Tuhan ni, God ni kepada apa? Kembali kepada Allah. Sebab dari segi fitrahnya memang Allah yang menciptakan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Yang maha Allah Taala yang menciptakan, menjadikan langit dan bumi dan barang yang ada di antaranya. Kan? Jadi kalimah la ilaha illallah ni menandakan Islam tadi apa dia? Mestilah tertegak dengan 3 pokok asas, iaitu iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal amal bil jawarih. Tak cukup dengan dia ucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak cukup. Dia kena apa? Yakin dalam hati dia bahawa Allah adalah satu-satunya, tidak ada lain selain daripada Allah yang wajib disembah. Yang kedua. Dan yang ketiga apa dia? Bila dia selesai yang pertama, selesai yang kedua, dia kena selesaikan yang ketiga. Ketiga ni apa dia? Ketiga ni dia kena solat lah. Kan? Dia kena solat. Amal bil jawarih. Melaksanakan zakat. Dalam rukun-rukun Islam. Kena buat tak? Kena buat. Kata ulama, selagi mana tak cukup 3 perkara ni, adakah sempurna Islam dia? Tak sempurna Islam dia. Bagi usul dia kata tak sempurna Islam dia. Sebab dia apa? Sebab dia adalah, kalau dia ni Islam sekalipun, Islam yang engkar. Islam dia Islam yang engkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam khutbah hari Jumaat tu imam dia sebut ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah ahaqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakutan, dengan sebenar-benar ketakwaan. Tu imam sebut wala tamutuna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan kamu berada dalam agama Islam. Ni tu imam sebut tiap minggu. Tapi ada di kalangan kita kadang-kadang solat, kadang-kadang mai zaman Covid pula dia datang solat waktu mana? Solat Jumaat waktu mana? Kadang-kadang buat ambil endah tak endah aja. Dia rasa apa? Dia rasa biasa saja sekarang ni. Sebab dah 3 bulan lebih tak solat Jumaat. Jadi apa salahnya tak solat Jumaat sekarang? Contoh, bukan tempat ni, tempat lain. Sebab dia apa? Sebab ambil sambil lewat. Siapa nak tanggungjawab? Bukan lagi kerajaan bertanggungjawab. Individu kena tanggungjawab. Sebab apa usaha, tindakan yang dia buat untuk datang solat Jumaat? Apa usaha dia? Adakah dia isi dalam nama dalam apa? Online. Kehadiran online. Ada dia buat tak? Dia tak buat. Dia tak datang solat, dia tanggung. Tetapi kalaulah dia dah buat prosedur SOP yang diperlukan, tapi nama dia tak terpilih, adakah dia tanggung? Tak, dia tak tanggung. Sebab dia apa? Sebab dia telah usaha semampu mungkin. Baru dia balik kepada kepada musuh. Dia sebut keringanan tadi ni disebabkan dia apa? Sebab dia dah usaha tapi dia tak dapat. Jadi maka yang tu masuk kategori lain. Jadi apa dia?
Kata Nabi SAW, wa qala sallallahu alaihi wasallam, adu zakatan abadanikum biqauli la ilaha illallah. Bila mana kita mengucap dua kalimah syahadah, kata Nabi, bermaksud kita menyadari Islam, tak lain dan tak bukan kita laksanakanlah zakat badan. Zakat badan ni zakat apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Ni setahun sekali di bulan Ramadan sahaja kita buat. Tapi kita tahun ni, hari ni tuan-tuan, kita nak sambut apa? Nak sambut Aidil Adha. Aidil Adha dia apa tuan-tuan? Dituntut sunat muakkad, ataupun disebut dalam kitab sunat muakkadah. Sunat yang dituntut bagi sekalian orang Islam melaksanakan ibadat korban setiap tahun. Bukan ibadat korban ni semua hidup sekali, tak. Orang Islam ni dituntut melaksanakan ibadat korban setahun sekali. Tiap-tiap tahun kena buat lah. Mampu tak? Oh lah, tak mampu lah nak buat ibadat korban seekor kerbau, seekor lembu dah 4,000, 5,000. Dan nak bayar rotek kereta kancil pun tak lopeh lagi contoh kan. Bukan tempat ni, tempat lain. Kan. Tuan-tuan, rezeki yang Allah Ta'ala bagi dekat kita ni, kalau kita kira, kalau kita kaji, kalau kita analisa balik, daripada bulan pertama sehinggalah bulan nak masuk bulan ke-12, kita sebut 12 bulan ni, agak banyak rezeki yang Tuhan bagi kita. Kalau gaji kita 1,200 ya tuan-tuan, kali dengan 12 bulan, kali dengan 10 bulan 12,000. Kali 12 bulan 12,000, 10 bulan 12,000, kali 12 bulan berapa dik? 14,000. 14,000 tuan-tuan, kalau kita ambil 10%, 10% tuan-tuan, berapa dik? Berapa dik 10%? Enggak. 1,400. Hari ini satu ibadat korban, satu bahagian baru 700. Baru 700. Sebab dia apa tuan-tuan? Dalam kitab tuntutan melaksanakan ibadat korban setiap orang seekor lembu setiap tahun. Kata ulama, kalau tak mampu, maka kalau tak mampu juga, kata ulama, buatlah satu rumah, satu keluarga, seekor lembu. Satu rumah, seekor lembu buat. Kalau tak mampu juga, kata ulama, satu rumah, satu bahagian. Kalau tak mampu juga, satu keluarga buat satu bahagian. Faham tak? Satu rumah, kata dalam rumah tadi ada 10 orang, buat satu bahagian, 700. Pergi masuk kat surau, masukkan masjid. Masuk bahagian. Tapi kalau yang seelok-eloknya, kalau untuk diri kita seorang, kita tak mampu nak buat seekor lembu, paling-paling tidak kita buatlah satu bahagian, cukup untuk kita seorang. Kalau orang Islam semua buat perkara ni tuan-tuan, tidak akan ada orang Islam yang miskin. Tidak akan ada orang Islam yang berebut daging korban. Tak akan ada orang Islam yang bergaduh disebabkan daging korban. Sebab semua orang bertanggungjawab untuk melaksanakan ibadat korban. Seperti mana zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Tak ada orang nak bagi zakat, tak tahu nak bagi zakat ke siapa. Hari ini tuan-tuan, duit kita buat apa? Duit kita kebanyakan kan kita buat apa? Kita beli sport rim kereta. Kan? Yang ada kereta lah. Yang ada motor beli sport rim motor. Yang tak ada rumah beli rumah. Yang ada rumah beli rumah lagi. Dah ada rumah beli rumah pula. Enggak. Tuan-tuan, jadi kita lupa dengan tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Sebab dia apa tuan-tuan? Ibadat korban ni, bila mana ibadat korban ni tuan-tuan? Kata Nabi SAW, sebelum darah sebelum daging binatang korban itu menitis ke bumi, Allah Subhanahu Wa Taala telah ampunkan dosa-dosa kita. Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita. Sebanyak mana? Sebanyak bulu binatang yang ada di atas badan bulu binatang yang kita buat penyembelihan. Tuan-tuan, hari ini berapa ramai orang yang kira bulu lembu? Ada orang kira bulu lembu? Tak ada orang kira bulu lembu. Sebab apa? Terlalu banyak. Bila nak habis? Bila nak habis? Tu kalau kita buat lembu. Kalau buat kambing tuan-tuan, ada orang buat kambing, dia kata Dan tak nak kongsi-kongsi dengan orang. Kan? Dan tak nak kongsi-kongsi. Kongsi-kongsi ni payah. Dia nak ambil sekor ni, dia tak nak lembu, dia nak ambil kambing.
Bulu kambing tuan-tuan, sebelum letak apa nama darah ibadah korban jatuh ke bumi, Allah Taala ampunkan dosa kita sebanyak mana bulu-bulu binatang yang ada di atas binatang korban yang kita lakukan. Oh banyak tuan-tuan. Hari ini kita tak nampak kebaikan, tak nampak kelebihan, tak nampak Allah Taala bagi tahu kepada kita. Nabi SAW khabar kepada kita, tak nampak tuan-tuan. Bila kita nak nampak, ketika mana kita bangun di padang mahsyar, kata Nabi SAW, binatang-binatang korban ni lah yang akan datang kepada kita. Binatang korban ni lah yang akan datang kepada kita, dia akan bawa kita pergi pada mahsyar. Dan kata ulama, binatang korban inilah yang akan bawa kita melintasi titian siratul mustaqim. Titi siratul mustaqim ni bukan macam titi titi Pulau Pinang, bukan. Bukan titi jambatan Bukit Putih, bukan. Kata ulama, titi siratul mustaqim ni tajam dia seperti mana sehelai rambut yang dibelahkan 7. Macam mana tuan? Tak tahu bayang. Cuba tuan-tuan bayang sikit, saya kata. Tuan-tuan balik rumah buat telur rebus, telur ayam rebus, kemudian kupas kulit dia, ambil benang tuan-tuan. Ambil benang, tekan telur ayam, agak telur ayam putih ke benang yang putus. Nescaya telur ayam lah yang akan terbelah. Tu pun barulah sikit. Tak cukup lagi dengan 7 belahan rambut kita tuan-tuan. Nescaya macam mana akan berlaku kita di padang mahsyar. Wallahu a'lam bisawab. Jadi apa dia? Dengan binatang korban ni lah salah satunya untuk memberi bantuan kita di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama kita nak apa? Kita nak menyuburkan rezeki yang Allah Taala berikan sepanjang 1 tahun 12 bulan. Tuan nak tengok apa pengorbanan kita yang kita bagikan kepada agama. Aku dah bagi rezeki kat hang dah 12 bulan. Aku nak minta sikit rezeki, nak minta sikit apa pengorbanan yang hang nak boleh bagi kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti kes mana Qabil dan Habil. Tuan-tuan. Kita pula tuan-tuan pergi cari lembu yang murah. Lembu mahal tak mau, mahal bonar dia kata. Kan? Mahal bonar kan. Nak ambil yang murah kalau boleh yang ambil dengan 2,500. 2,500 lembu tuan-tuan. Tu tahun bila? Tu tahun 80-an dulu tu, 2,500. Tu pun menyakak cari 2,500 dapat seekor lembu. Tahu menyakak? Tak tahu? Macam orang bagi? Menyakak tahu tak apa dia? Tak tahu juga. Doktor dengar tak? Tak dengar? Punggah sungguh. Duduk depan tak dengar. Menyakak orang panggil apa? Orang panggil apa? Punggah. Apa orang panggil? Menggagau cari 2,500. Punggah. Baru dapat pun. 2,500 tahun 80-an menggagau cari. Kan? Lah ni tak dapat 2,500. 4,000 paling tidak. Tapi akal manusia ni dia fikir macam mana? Tak mau juga nak bawa keluar 4,000 rugi. Sebab dia apa? Sebab mahal. Apa dia buat? Dia pergi cari negara-negara yang buat harga murah. 200,500. Satu bahagian 200,500. Tak payah nak keluar 700. Dan buat tempat mana-mana lah. 200,500 ya, 300,500 ya. Sedangkan tuntutan untuk melaksanakan ibadah korban, ibadat kita tuan-tuan, hatta zakat sekalipun dituntutkan di tempat kita. Sehingga kan harta zakat kita tuan-tuan, kita wajib bagi siapa? Bukan wajib bagi. Kategori yang pertama siapa? Kategori orang yang pertama, saudara mara kita yang terdekat, yang susah. Lepas saudara kita yang terdekat, jiran kita yang terdekat yang susah. Kita kena tengok siapa saudara mara kita yang kawan-kawan kita yang terdekat yang susah. Kalaulah saudara kita tak susah, yang terdekat yang tak susah, tekan jiran tetangga kita tak susah, saudara-saudara kita sekampung kita, adik-beradik kita yang duduk kampung kita, susah tak? Tak susah juga, semua kaya-kaya. Tengok saudara, tengok pula jiran sekampung, mana yang susah. Kalaulah orang kampung kita kaya, tak layak dapat zakat, barulah pergi ke negeri lain. Tu dia punya kategori pemberian. Kalau ikut dalam mana? Dalam ulama, perbahasan ulama. Ni kita jauh Nusantara lagi. Sedangkan di tempat kita pun masih lagi ada orang yang tak makan lagi. Ada orang tuan-tuan tak makan daging. Daging ni dah setahun dah. Ada orang. Di mana tempat kita?
Kita duk bagi apa nama macam-macam jadi luar negara kita, sedangkan dalam negara kita masih lagi problem. Dan kemudian jadi tu dari segi zakat, dari segi korban. Korban ni tuan, kalau hari ni tahun ni kita tak mampu lagi sebab kita baru dapat, baru fikrah kita dapat, maka kita berazam dalam diri kita, dalam hati kita, insya-Allah tahun depan aku akan mula. InsyaAllah tahun depan aku akan mula, aku akan ambil 10% daripada gaji aku, 10% masuk dalam tabung ibadat korban. Cukup setahun tuan, kita dah boleh buat dengan selesa, kita boleh buat apa? Ibadat korban. Ada setengah-setengah masjid, ada setengah-setengah surau, dia buat apa? Dia buat sistem tabungan di surau. Bagi nama, setiap bulan pergi hantarlah RM50 ke RM100 dekat surau. Surau kumpul sehinggalah masuknya ibadat korban. Jadi kita pasti tak? Yakin tak? Yakinlah. Kita pastilah dapat ibadat korban. Jadi kita tak ada lah kita rungut nak cari nak apa? Berebut nak ambil daging korban. Kadang-kadang sembelih daging korban, lembu belum habis darah lagi, ekor dah hilang. Lembu belum lapah lagi, ekor dah hilang dah. Tak tahulah bukan tempat ni. Dah selesai lapah, kira kepala hilang. Ada 10 ekor lembu, tinggal kepala 2 ekor ya. Hal lain mana tak tahu. Tiba-tiba dengar malam menari surau buat kenuri, makan kepala lembu. Mana dia ambil kepala lembu ni? Bukan dia buat ibadat korban, siapa bagi dekat dia? Tapi bukan sinilah, tempat lain. Sini tak terlibat, sini bagus-bagus semua. Kan. Ni tuan-tuan, ni masalah ni. Ini masalah dalam masyarakat, dan bila melaksanakan ibadat korban, pelaksanaan pengurusan pula problem. Kena hati-hati. Sebab tuan-tuan, dalam ibadat korban tadi ada hak orang-orang yang diwajibkan, asnaf yang diwajibkan. Kita rasa kita ni layak tak? Kita rasa kita layak tak? Kalau kita layak, kita ambil. Kalau kita tak layak, kita jangan ambil. Kita datang, kita tolong orang buat. Kita tak sempat nak buat nak buat ibadat korban. Paling tidak kita bagi tenaga kita untuk mengimarahkan, melaksanakan ibadat korban. Paling tidak Tuhan kira juga, walaupun hang tak buat ibadat korban, tapi tenaga hang, usaha hang untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Tuhan kira. Dan bila dah buat, jangan minta upah. Den tadi den lah, apa nama, tulang-tulang tu den lah yang takik sampai tangan-tangan den berdarah-darah, bukan den tak dapat sikit daging. Kan, tanya pula, kita datang buat untuk daging kan, untuk ikhlas ke untuk daging? Kita tengok dari kita. Jadi hati kita nak kena apa? Nak tengok dari kita lah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian, dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata mungkin ya. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah, keluar daripada mulutnya satu burung yang hijau baginya, 2 sayap putih keduanya, ditatahkan keduanya dengan mutiara dan yakut, naik ia kepada langit, maka didengar baginya dengung di bawah arash seperti dengung ibu madu, maka dikatakan baginya, diam olehmu, maka katanya, tiada hinggalah diampunkan bagi taulanku. Maka dia kata apa? Kata Nabi SAW daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, jangan tanya pula ni hadis sahih kah, hadis maudhu' kah, hadis hasan kah, hadis apa pula. Kan? Tapi kita kata dalam kitab ni lah. Kalau yang kitab ni kata, ulama kata, kita paling tidak kita ambil sebagai apa? Sebagai pengajaran, atau kita ambil jadikan sebagai sebagai pengamalan kita. Kita amalkan dia. Dia kata apa? Kelebihan. Fadail, sebagai fadail. Dia kata apa? Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, barang siapa yang keluar dari lidah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah la ilaha illallah. Dia zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah ni bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu bukan gitu. Kata tuan-tuan guru, kalimah la ilaha illallah dibaca apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebab dia apa? Kalau kita tengok huruf lam alif yang pertama apa dia? Kalau segi hukum tajwid pun lam alif yang pertama mak apa? Mak ta'zim.
dipanjangkan dengan 5 harakat. La ilaha illallah. Illallah ditekankan apa? Sebab apa? Sebab kecuali Allah, aku tidak sembah Tuhan melainkan siapa dia? Melainkan Allah. Tuhan lain tak nak pakai, aku pakainya Tuhan Allah. Illallah tu tekan di hati kita, kata ulama-ulama. Jadi kalimah la ilaha illallah ni bukan boleh ikut suka kita. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tu tak edit. Boleh tak? Boleh lah, paling tidak sebut jugalah. Tapi yang sempurnanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tu imam pergi buat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau ada mi goreng hantar cepat-cepat dekat dia, dia lapak lah tu. Bukan tempat ni lah, tempat lain. Kan? Kalimah la ilallah ni, siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah, Allah Ta'ala ciptakan seekor burung. Tuhan ciptakan seekor burung yang bertatahkan yakut. Yang berwarna putih, yang bertatahkan yakut, batu yakut. Dan kemudian dia pergi ke mana? Ke arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pergi kepada arasy Allah Ta'ala. Apa dia buat? Maka dia berlega-lega di arasy Allah ni. Arasy Allah Ta'ala ni besar mana? Arasy Allah ni besar tak tahu, wallahu alam bisawab. Tak tahu besar mana. Hak kita duk tengok la ni apa dia? Yang kita duk tengok la ni tu langit. Belum lagi arasy. Arasy ni dia duk selepas langit yang ketujuh. Kita kata kita pergi bulan, tak nampak langit pun. Bulan, bintang, matahari duduk di bawah langit, bukan duduk di atas langit. Hak kita tengok tu awan. Hak kita naik sampai terbang, duk tembus putih, biru putih tu awan, bukan langit. Langit atas lagi. Jadi apa dia? Arasy ni dia duduk di atas daripada langit yang ketujuh. Maka kalimah la ilaha illallah ni dia naik diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti mana kita sebut la ilaha illallah. Tuhan ciptakan seekor burung yang berwarna putih dan dia bertatahkan sayap dia dengan yakut. Maka dia naik pada langit, pada langit yang ketujuh di arasy. Maka dia berlega-lega di arasy. Maka para malaikat apa dia? Para malaikat dengar macam mana, seperti mana seekor lebah, seekor ibu lebah yang bunyi dengung tu bunyi macam apa? Macam madu lebah. Madu lebah pula dah. Macam lebah lah, madu tak bunyi. Kan? Madu lain yang bunyi, punggah. Kan? Macam lebah, ibu lebah ni bunyi dia macam tu bunyi dia. Maka malaikat tanya, pasal apa hang duk bunyi ni? Hang cuba diam sikit, dia kata. Maka madu ni apa? Madu pula dah. Banyak suruh madu orang ni. Jumaat pula tu. Punggah sungguh. Kan? Dia apa dia? Malaikat tanya, pasal apa hang ni? Lebah ni, lebah burung ni, kenapa hang bunyi macam ni? Hang tolong diam. Maka dia kata, aku takkan diam selagi mana Allah Ta'ala mengampunkan taulanku, mengampunkan orang yang mengucap kalimah, yang menyebut kalimah la ilaha illallah. Siapa dia? Kita lah yang kita sebut ni. Siapa yang sebut la ilaha illallah, Tuhan ciptakan dia. Maka dia minta ampun pada Allah Ta'ala. Dia ni minta ampun, tolong pula minta ampun dekat kita. Sehinggalah mana Allah Ta'ala mengampunkan orang yang mengucap kalimah Allah la ilaha illallah ni, barulah dia diam. Dan kalimah burung tadi ni akan apa? Dia akan datang ketika mana di yaumul qiyamah, di pada mahsyar nanti, dia akan tunjuk pada kita jalan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, dalil dia pada tuan-tuan, dalil dia merujuk kepada kitab Jauharil Marhum. Rujuk pada kitab Jauharil Marhum. Jadi paling tidak kalau kita kata ni hadis Israiliyat, hadis ni hadis dhaif, hadis ni hadis macam-macam jenis lagi lah. Paling tidak kita ambil sebagai fadail amal kita. Kita ambil penghayatan kita supaya mana paling tidak kita kata kita ucap kalimah Allah, motivasi kita untuk kita ucap kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling tidak kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tu hidup di sisi Allah. Orang yang banyak zikir, orang tu hidup di sisi Allah. Bila hidup di sisi Allah, Allah Ta'ala pandang kita. Bila Allah Ta'ala pandang kita, Allah Ta'ala akan bagi apa? Ujian menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Tuhan uji kita, kita sabar. Tuhan uji kita, kita sabar. Tuhan uji kita, kita sabar. Maka Allah Ta'ala angkatkan darjat kita. Mungkin Allah Ta'ala angkat darjat di dunia, tapi Allah Ta'ala angkat darjat kita di akhirat. Wallahu alam. Nak di dunia kan nak akhirat? Kata Allah Subhanahu wa taala,
fayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka mintalah kamu, kata Allah Taala, mintalah kamu, rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan akhirat, wa qina adzabannar, dan minta kita hindar daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mudah-mudahan dengan muzakarah kita pada hari ini, tazkirah kita pada malam ini, pada hari ini dapat beri i'tibar, dapat beri pengajaran, dan dapat beri ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbaik itu kerana saya sendiri saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.